Khairu ma uhyikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islam assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kitab 133 hadis Fadilat surah ayat Al-Quran dan membaca Al-Quranul Karim. InsyaAllah saya akan dibantu oleh Al-Fadhil Ustaz Salahuddin untuk menjadi muqri'. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka muka surah 101, surah Az-Zumar. Nabi SAW membacanya setiap malam seperti dalam riwayat yang telah disebutkan sebelum ini, iaitu daripada Ummina Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u kulla lailatin bi bani Israil waz-Zumar. Adalah baginda membaca setiap malam surah Bani Israel, iaitu Al-Isra dan Az-Zumar. Kalau Nabi baca setiap malam, itu dalam kaedah menyebut al-muwadhabatu tufidul afdaliyah. Itu satu kaedah. Al-muwadhabatu tufidu al-afdaliyah. Selalunya Nabi buat sesuatu itu menunjukkan afdalnya. Jadi kalau tidak ada afdal, Nabi tidak akan selalu melakukannya. Baik, surah Ad-Dukhan muka surah 102, diampunkan dosa. Kita nak diampunkan dosa. Bila kita diampunkan dosa, mudah segala urusan. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a ad-dukhan fi lailatul jum'ah asbaha maghfuran lah. Sesiapa yang membaca surah Ad-Dukhan pada malam Jumaat, dia berada pada waktu pagi dalam keadaan diampunkan dosa kepadanya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi maksudnya hari Khamis malam Jumaat. Hari ini Khamis, malamnya Jumaat. Baca malam Jumaat, Dukhan itu esok pagi diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muka surat 103, surah Al-Fatah, surah yang lebih dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dunia dan apa sahaja dalam dunia. Apa je dalam dunia ni, dengan kekayaan, kemewahan, dengan hasil mahsul, itu semua dikalahkan dengan surah Al-Fatah. Nabi lebih suka. Daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nazalat alayya al-barihata suratun hiya ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Telah turun satu surah ke atasku pada malam tadi, yang ia lebih dicintai kepadaku daripada dunia dan apa sahaja yang ada di dalamnya, iaitu artinya, sesungguhnya kami telah membuka bagi perjuanganmu, wahai Muhammad, satu jalan kemenangan yang jelas nyata, kemenangan yang dengan sebabnya Allah Ta'ala mengampunkan salah dan silapmu yang telah lalu dan yang terkemudian. Masya Allah. Ini adalah keunggulan dan keagungan surah Fatah. Nabi maksud itu lebih aku cintai daripada apa yang ada di dalam dunia. Masya Allah, sangat tinggi nilainya. Sebab baginda adalah orang yang paling tahu tentang kelebihan sesuatu. Muka surat 107, Fadilat umum surah Al-Hawamim. Apa dia surah Al-Hawamim? Surah yang dimulakan dengan Hamim, iaitu surah Ghafir, Fussilat, Asyura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Ad-Jathiyah dan Al-Ahqaf. Surah Al-Musabbihat. Al-Musabbihat, surah yang dimulakan dengan Subhana atau Sabbaha atau Yusabbihu atau Sabbih, iaitu surah Al-Isra, Al-Hadid, Al-Hashar, As-Saf, Al-Jumu'ah, At-Taghabun dan Al-A'la.
dan yang mempunyai ra, iaitu alif lam ra, surah yang dimulai dengan alif lam ra, iaitu surah Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim dan Al-Hijr. Sedikit panjang, kita bacakan hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As berkata, ata rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala aqri'ni ya Rasulullah, faqala sallallahu alaihi wasallam iqra' thalathan min dhawati ar-ra, faqala kabbirat sinni washtaddat qalbi wa ghaludha lisani, faqala sallallahu alaihi wasallam faqra' thalathan min dhawati hamim, faqala mithla maqalatihi. فقال صلى الله عليه وسلم اقرأ ثلاثا من المسبحات فقال مثل مقالته. Dia minta diskaun, minta kurang. Tengok Nabi sangat sabar. Dia minta kurang, Nabi bagi. Kalau tak boleh saja Nabi kata, kenapa nak minta kurang lagi, kita bagi buat amal lah. Nabi tak kata lagi tu. Nabi sentiasa ikut keadaan orang. فقال مثل مقالته. فقال الرجل يا رسول الله أقرئ سورة جامعة، فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض حتى فرغ منها، فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا، ثم أدبر الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الرويجل مرتين. نعم. Seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, bacakanlah untukku wahai Rasulullah. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, bacalah 3 surah daripada surah-surah yang memiliki ar-ra. Dia pun berkata, usiaku sudah lanjut, hatiku semakin keras dan lidahku sudah berat, iaitu kaku. Maksudnya dia nak minta, boleh tak ya Rasulullah, ringan lagi, pendek lagi. Baginda bersabda, maka 3 surah daripada surah-surah yang memiliki hamim. Lalu dia menyebutkan seperti yang disebutkannya pertama kali tadi. Maksudnya minta lagi kurang gitu. Baginda berkata, bacalah 3 surah daripada surah-surah Al-Musabbihat yang mempunyai tasbih. Lalu dia menyebutkan seperti yang disebutkannya pertama kali tadi. Dia lalu berkata, wahai Rasulullah, bacakanlah untukku surah yang mencakupi segala kebaikan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepadanya surah Al-Zalzalah, idza zulzilatil ard, sehingga selesai daripadanya, iaitu sehingga habis. Lalu lelaki tersebut berkata, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan menambah padanya selama-lamanya. Kemudian lelaki itu beredar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata, beruntunglah lelaki itu. Baginda mengucapkannya 2 kali. Aflahar ruwaijil, ini isim tasghir. Aflaha ar-ruwaijil asalnya adalah rajul, macam nahrun, sungai, nuhairun, anak-anak sungai. Kalau buku yang besar kita panggil kitab. Ini buku kecil, kutaib. Kalau orang dewasa dipanggil Umar. Kalau budak kecil Umair. Kalau ni rajul, jadi ruwaijil. Apa maksud ruwaijil? Kerana dia selalu minta kurang lagi. Bukan dia jadi budak kecil, tak. Dia macam lelaki, tetapi dia minta kurang untuk senang sesuai dengan umur dia sebegitu. Masya-Allah. Hadis ini, tafadhal Ustaz, Hadis ini menunjukkan fadilat surah-surah tersebut kerana ia disebutkan dan dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca oleh orang yang bertanya kepada baginda. Maksudnya Nabi sebut surah-surah tadi itu nak tunjukkan surah-surah Hawamim, Musabbihat dan surah Ar-Ra itu ada kelebihan. Kalau tak, Nabi tak bagi, itu maksudnya. Surah Al-Waqi'ah ini masyhur untuk kita mudah-mudahan direzekikan oleh Allah. Tuan-tuan, kitab ini sedikit Kanzus Sa'adah ini, kitab ini amalan-amalan selepas subuh, selepas zuhur, asar, maghrib dan isya. Yang kedua, dalam surah ni, dalam buku ini ada surah Yasin dan doa. Ni, surah Al-Kahfi dan doa selepas baca surah Kahfi. Surah Yasin sudah, surah Al-Waqi'ah yang Ustaz Salahuddin sebut, dan doa. Ada doa kat sini.
Dan surah Al-Mulk yang kita baca setiap malam tu, dan doa. Ini dalam kitab ini. Kemudian ada tahlil dalam kitab ni. Jadi tak perlu cari buku lain lah kalau nak tahlil tu. Seterusnya ada doa bermusafir ketika nak musafir. Dan ada salawat-salawat dalam ni. Antara salawat yang masyhur saya letak kat sini 9. Satu, salawat al-ummi, salawat syafaah yang pagi tadi kita sebut tu, dapat syafaat. Yang ketiga salawat syifa ataupun salawat tiba. Yang keempat salawat tafrijiyah ataupun nariyah ataupun kamaliyah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman ala. Dipanggil nariyah sebab nar, api, kemujarabatnya sangat cepat seperti api yang memakan kayu-kayu. Tafrijiyah yang membuka sebab salawat ini merongkaikan persoalan. Atau kamilah sebab perkataan kamilah di awal salawat, Allahumma salli salatan kamilah. Ada juga menyebut salawat ini salawat tamah sebab kamilatan wa sallim salaman taman. Ada yang sebut salawat ini taziyah sebab dinisbahkan dengan Syekh Ahmad At-Tazi. Beliau kuburnya dekat Marrakesh, dekat Morocco. Alhamdulillah saya sempat pergi ziarah kubur beliau dan kami baca salawat ini di kubur beliau dan diijazahkan oleh guru kami Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadibi Al-Maliki. Salawat tafrijiyah ini kalau orang Morocco mereka masyhur kalau ada hajat yang besar-besar yang perlu sangat hajat tu dibaca 4,444 kali. Macam mana caranya? Baca ramai-ramai 100 orang sekali baca 100, 2 kali 200 ulang, gitu. Jadi kita pun boleh juga kalau kita ada hajat baca ini 4,444 kali. Caranya macam mana? Mudah. Pergi dekat Mahat Hafiz, bagi tahu ustaz dia, ustaz saya ada hajat sekian-sekian, nak minta tolong anak-anak murid ustaz baca. Anak murid ustaz kan ada 200-300 contohnya, 100 kali pun. So mereka baca 4,440 contohnya. 4 tu kita baca untuk kita lengkapkan. Pandai pula kita, orang lain banyak dia sikit. Tapi tak apa, kita banyak kerja. Cuma satulah, lepas kita pergi tu hadiahlah sikit. Ni ustaz, ni duit untuk ustaz untuk anak-anak murid kerana keletihan membaca. Gitu, jangan suruh baca. Boleh ustaz ya, ikhlas lillah taala. Bagilah sagu hati, senang hati mereka. Baik. Itu saya akan ijazahkan ini semua sebelum pukul 4.15 insya-Allah. Kemudian salawat munjiyah, salawat Fatih. Salawat Fatih pun kami baca dekat Morocco, tapi dekat Al-Qurawiyin dalam masjid tu Syekh Ahmad At-Tijani. Syekh Ahmad At-Tijani kubur dia dekat situ. Kami baca ni di situ lain lah kalau baca ni depan makamnya. Kita rasa sebab orang tu barakah salawat yang dibaca sampai sekarang. Salawat Al-Azimiyah. Baik, yang last kali ini bacaan talqin pun ada juga untuk ustaz-ustaz kan. Saya selalu juga disuruh, taklah selalu, jarang lah, tapi ketika nak disuruh Yasin baca talqin tu, time tu lah kita kelang kabut, ustaz cari mana boh tak tahu. Pasal dia alui. Jadi saya fikir kenapa tidak, why not kita buat dalam satu kitab ni. Gitu ya. Baik, inilah dia hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat Al-Mulk. Ini kita baca banyak sikit sebab kita memang setiap malam baca Al-Mulk. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pada muka surat 112. Surah Al-Mulk memberi syafaat sehingga orang yang membacanya diampunkan oleh Allah. Selagi tak diampun, dia akan minta pada Allah untuk diampunkan. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna suratan min al-Quran 30 ayah syafa'at li rajulin hatta ghufira lah wa hiya tabarakalladzi bi yadihi al-mulk." Sesungguhnya ada satu surah daripada Al-Quran yang mengandungi 30 ayat. Surah ini akan memberi syafaat
yakni pertolongan kepada seseorang sehinggalah dia diampunkan, iaitu surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, dalam hadis ini disebut syafa'at li rajulin. Rajulin ni lelaki, ke ajah perempuan macam mana? Jadi ini walaupun disebut lelaki tetapi maksudnya umum. Itlaqul juz'i bi ma'na al-umum. Itlaqnya lelaki termasuk juga perempuan. Jadi ke ajah jangan risau. Tak ada pun sini perempuan termasuk, lelaki itu termasuk perempuan. Baik. Dalam riwayat yang lain daripada Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik ketika Nabi datang di Madinah umurnya baru 9 tahun. Nah, umat beliau Ummu Sulaim datang, ya Rasulullah, ini Anas ni budak yang cergas, yang cerdik. Saya bagikan pada tuan untuk jadi khadam. Doakan untuk beliau. Nabi terus doa, Allahumma doa untuk Sayyidina Anas. Nabi doa, Allahumma atil umrahu wa akthir amwalahu wa Allahumma atil umrahu wa akthir amwalahu wa akthir auladahu warda anhu. Ya Allah, Sayyidina Anas, Nabi doa panjangkan umurnya 1, banyakkan hartanya 2, banyakkan anaknya 3, redailah dia 4. Memang beliau diredai. Beliau umurnya 100 lebih, Sayyidina Anas bin Malik. Berkat doa Nabi. Kebun kurma beliau berbuah 2 kali. Ketika orang lain di Madinah kebunnya berbuah sekali saja. Ini berkat doa Nabi. Yang ketiga, Sayyidina Anas ni anak ramai. Anak beliau 100 lebih orang, anak beliau. Tapi dengan isteri yang berbeza lah, bukan satu. Ini berkat doa Nabi. Ada satu amalan Sayyidina Anas bin Malik, tak jadi saya cerita. Kalau beramalan ni tak jadi saya cerita. Saya takut saya berjanji. Tapi yang tadi saya akan tunaikan janji. Yang sebelum tadi tu kan, nanti kita akan baik. Ada satu amalan, tapi tak bagi hari inilah, sekadar saja. Sayyidina Anas bin Malik ni ada satu amalan yang Nabi ajar. Ketika ada sedikit perkara yang berlaku dengan Yusuf ibn Hajjaj al-Thaqafi. Pernah dengar? Ini seorang figure dalam daulah Abbasiyah. Beliau dikira sebagai seorang penguasa jugalah, dan beliau tegas sehingga sebahagian mengatakan beliau antara penguasa yang zalim. Beliau juga pernah mengasari hatta membunuh orang-orang yang tertentulah. Satu ketika dia macam ada tak puas hati dengan Sayyidina Anas. Lalu dia kata, wahai Anas, waktu itu Anas dah tua. Kalaulah kerana tuan tidak pernah khidmat, kalaulah tidak kerana tuan pernah khidmat dengan Nabi dulu, maksudnya kalau tuan tak pernah khidmat dengan Nabi, siap engkau. Gitu. Dia kata, kalaulah tidak kerana tuan pernah khidmat dengan Nabi, akan berlaku sesuatu pada tuan, engkau. Maksudnya lagi doa apa kepada semualah. Kata Sayyidina Anas, kamu tidak akan dapat mengapa-apakan aku, sebab aku diajar Nabi bacaan sesuatu. Lalu lembut hati dia. Lalu dia kata, ajarlah pada saya. Dia pula minta ajar. Siapa tadi? Yusuf, Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Kata beliau, kamu bukan orang yang layak menerimanya. Gitu. Dia nak juga amalan itu. Lalu dia suruh 2 orang anak beliau belajar dengan dengan Sayyidina Anas, dan dibagi beberapa uncang duit dalam tu untuk diajar yang tadi tu. Lalu mereka pun datang dan bagi duit. Kata Hajjaj, bagi tahu 2 orang anaknya, jangan kasari orang tua ini. Datang lebih kuranglah, guru, tolonglah ajar kami doa yang Nabi ajar pada Tuan Guru. Kata Sayyidina Anas, belum sampai masanya. Tengok bahasa tadi tu, kalau dengan bapa dia, kamu bukan orang yang layak menerimanya. Kedua orang ini, lalu kata beliau, kamu belum layak menerimanya. Akhirnya ketika beliau nak wafat, beliau ajar amalan itu. Amalan itu beliau ajar. Amalan itu ada dalam buku ni. Amalan itu
ada dalam buku ni. Tadi tak nak bagi tahu kan? Alah, kena bagi tahu jugalah. Amalan itu ada dalam buku ini, iaitu amalan Hizbun Nawawi. Tapi bukan seluruh amalan tu. Dalam amalan itu ada amalan yang disebut tadi tu. Namanya Hizbun Nawawi. Jadi kalau kita mungkin takut dengan seseorang dan sebagainya, takut kejahatannya, baca Hizbun Nawawi. Ada dalam kitab ni. Sempat nanti saya tunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Suratun minal Quran, ma hiya illa 30 ayah. Khasamat ala sahibiha hatta adkhalathul jannah, wa hiya suratu Tabarak. Satu surah daripada Al-Quran tidaklah ia melainkan hanya 30 ayat. Ia akan mempertahankan pembacanya sehinggalah ia memasukkan pembacanya ke dalam syurga. Ia adalah surah Tabarak, surah Al-Mulk. Masya Allah. Tengok banyak. Saya baca banyak. Saya dan Ustaz Ahmad, Ustaz Salahuddin baca banyak, sebab biar kita bila baca tu, ya Allah, banyaknya fadilatnya. Walaupun panjang sikit, 30 ayat, kita stay dengar dan kita baca, nanti mudah kita boleh ikut. Baik. 114, penghalang dan penyelamat orang yang membacanya daripada azab kubur. Daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kita sebut anhuma keduanya sebab satu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nama asal beliau Abdullah. Ada 4 orang Abadillah. Satu Abdullah bin Abbas dipanggil Ibnu Abbas, tu namanya apa? Kunyah ni gelaran. Satu lagi laqab. Kunyah itu panggilan, satu lagi laqab. Contohnya Imamul Ghazali, nama beliau Muhammad ibn Muhammad. Al-Ghazali itu kerana dikatakan ayah beliau dahulu antaranya mengusahakan bulu-bulu daripada binatang-binatang, ghazal kijang, itu disebut Ghazali. At-Tusi sebab beliau berasal daripada At-Tusi, Tus dekat Iran. Beliau nama Muhammad ibn Muhammad, tapi beliau dipanggil Abu Hamid, bapa kepada Hamid, sebab beliau ada seorang anak yang meninggal waktu kecil. Anak tu namanya Hamid, jadi beliau dipanggil bapa Hamid, Abu Hamid. Itu namanya kunyah, nama laqab gelaran. Beliau dipanggil Hujjatul Islam wa Barakatul Anam. Banyaklah nama beliau tu gelarannya. Itu ya. Jadi Abu Hurairah nama beliau Abdul Rahman. Satu hari dia datang jumpa Nabi dan Nabi lihat dekat jubah di sini, ada mengatakan dekat sini ada macam benda bergerak. Tengok anak kucing. Jadi hirratun anak kucing, hirratun kucing, Hurairatun anak kucing. Kamu suka anak kucing ke? Lalu Nabi panggil beliau bapa kucing. Abu bapa, Hurairah anak kucing. Tapi jangan sebarang bagi nama orang. Kalau orang tu redha tak apa. Mentang-mentang kawan tu membelah hamster, kita pun panggil bapa hamster. Takut nanti ada yang masuk ICU nanti. Jangan sebarang panggil orang. Jadi pakai kunyah ini Ibnu Abbas, kan asalnya Abdullah bin Abbas. Ada 4 Abadillah. Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Abdullah bin Umar, Ibnu Umar. Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Zubair, Ibnu Zubair. Jadi 4 Abadillah. Nama depan tu dengan Abdullah tapi tak dipanggil Abdullah. Kenapa dipanggil Ibnu, Ummu ataupun Abu? Ini namanya kunyah. Kunyah adalah panggilan. Panggilan itu sunat bagi sebahagian ulama. Antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi nama beliau Yahya ibn Sharaf, tapi orang panggil beliau dengan Abu Zakaria, dan orang gelar beliau Muhyiddin, yang menghidupkan agama. Persoalan, kenapa beliau dipanggil Abu Zakaria sedangkan beliau tak kahwin? Umur 45 tahun tak kahwin, meninggal muda. Namanya Yahya, tapi orang panggil beliau Abu Zakaria.
Datang mana Zakaria tu, bukan anak. Beliau kan namanya Yahya ibn Sharaf. Apa kaitan Yahya dengan Zakaria? Kaitannya adalah anak dengan bapa. Nah, ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Nah, Nabi Zakaria beliau kahwin umur 30 tahun. Isteri baginda 20 tahun. 70 tahun beliau tak dapat anak. Nabi Zakaria kahwin umur 30 tahun. Isteri baginda 20 tahun. Selama 40 tahun 70 tahun kahwin tak dapat anak. Tapi selalu doa. Nah, dalam surah Maryam tu kita selalu baca washta'alat ya Zakaria, apa depan tu ayat tu Ustaz? Nabi Zakaria pasrah kepada Allah yang telah beruban rambutku tapi belum dapat anak tu apa dia ayat dia tak ingat jadi walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tetap aku berdoa padamu, tidak aku kecewa dalam berdoa. Akhirnya setelah 70 tahun berdoa, lalu Allah katakan, ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, kami gembirakan kamu dengan anak yang namanya Yahya. Jadi beliau kan tadi nama Yahya, beliau guna nama Abu Zakaria tu ya, tu namanya kunyah. Kalau ikut sebahagian ulama, sunat kunyah. Contoh, Sayyidina Abu Bakar, nama beliau sebelum Islam Abdul Ka'bah, bapa hamba kepada Kaabah. Ketika masuk Islam, Nabi tukar nama beliau Abdullah. Tapi sampai sekarang kita tak tahu nama asal Sayyidina Abu Bakar. Abdullah nama asalnya, Abdullah bin Abi Quhafah. Tapi kenapa nama beliau Abu Bakar? 3 sebab. Satu, Bakar maksudnya kaum, ketua kaum, kerana Sayyidina Abu Bakar adalah ketua kaum. Yang kedua, Bakar itu maksudnya bikir, gadis. Antara isteri-isteri Nabi SAW, seorang je gadis, iaitu Ummina Sayyidatina Aisyah. Yang lain semua janda. Sebab tu dipanggil Abu Bakar, bapa kepada gadis. Siapa nama gadis tu? Adalah Sayyidatina Aisyah. Bapaknya siapa? Abu Bakar. Sebab tu dipanggil Abu Bakar. Yang ketiga, Bakar tu maksudnya cepat, laju dan pantas. Ketika Nabi mendakwah para sahabat, ada yang minta tempoh. Setelah Nabi dakwah, tuan, sabar, give me a couple of weeks, then I will tell you what the result. Saya akan bagi tahu whether I will be accepting Islam or not. Jadi ada yang kata begitu. Tapi Sayyidina Abu Bakar tak, on the spot. Terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. On the spot. Cepat, laju dan pantas. Sebab itu beliau dipanggil Abu Bakar, cepat, laju dan pantas. Boleh? Ada satu yang saya nak bagi tahu, kita kena berterima kasih kepada Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Beliau satu hari datang ke masjid sedikit lambat dan beliau tak pernah masbuk. Ketika beliau sampai depan pintu masjid, Nabi dah rukuk dah nak rukuk. Dia pun bimbang, ya Allah, kalau nanti lambat kan masbuk. Akhirnya beliau jalan dengan slow and steady. Ketika Nabi rukuk, beliau sempat Allahu Akbar dan rukuk. Sempat bertamak ninah dengan Nabi. Dia pun bersyukur dalam hatinya, Alhamdulillah. Dia juga ambo ni ingat tadi tertinggal. Dia juga bila sujud, bila rukuknya ambo dia lagi. Maksud boleh faham ni? Ni pukul 2.42 ni bahaya ni. Kalau tuan-tuan bismikallahumma ahya wa amut
Tak mengapa, memang waktu ni. Tapi takut Tok Syekh bismikallahumma ahya wa amut. Faham tak amal ayat tadi faham? Masya Allah. Orang Kelantan di serata dunia ada. Orang Kelantan ni berkat ni, semua tempat dunia ada. Masya Allah, berkat orang Kelantan. Jadinya bakpa baca lagu tu nya. Ada sekali dia mari lambat lewat ketika sedang rukuk, beliau pun Allahu Akbar. Terus dia lagi ambot, ingat kena tinggal dah. Jadi beliau dalam hati ucap alhamdulillah. Ketika Nabi sedang rukuk ketika itu, Nabi rukuk waktu itu dan sebelumnya, ketika nak angkat daripada rukuk, bukan sami Allah liman hamidah, bukan Allahu Akbar. Sebelum itu belum ada lagi sami Allah liman hamidah. Memang Nabi mengimami Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitulah. Belum ada lagi sami Allah liman hamidah. Diriwayatkan ketika Nabi rukuk, kan tadi Sayyidina Abu Bakar dapat ikut dan mengucap alhamdulillah, memuji Allah. Ketika rukuk, malaikat Jibril datang, ya Muhammad, innallaha yaqra'u alaikas salam. Allah bagi salam padamu. Fala taqul, jangan lagi kamu sebut Allahu Akbar, bal qul sami Allah liman hamidah. Tu yang Nabi tu terus tukar sami Allahu liman hamidah. Sebelum tu tak pernah. Apa maksud sami Allahu liman hamidah? Allah mendengar sesiapa pun yang memujinya. Siapa memuji Nabi tadi tu? Sayyidina Abu Bakar. Itulah jasa Sayyidina Abu Bakar. Lepas daripada solat, sahabat tanya, ya Rasulullah, biasa Tuhan kalau mengimami kami, tak pernah pun Tuhan sebut sami Allah liman hamidah. Tapi kenapa sebut tadi? Ceritanya tadi itulah. Boleh ya? Itulah. Sampai hari kiamat Sayyidina Abu Bakar dapat pahala asbab beliau kita mengucapkannya. Naam. Kita sampai kat mana tadi? Tak baca dah Ustaz belum? Belum lagi. Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Baik, Ibnu Abbas kita sebut radhiyallahu anhuma sebab untuk Abbas dan untuk beliau. Daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam khiba'ahu ala qabrin wa huwa la yahsibu annahu qabrun fa idza fihi insanun yaqra'u surata tabarakalladzi bi yadihi al-mulk hatta khatamaha fa ata an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fa qala ya Rasulullah inni darabtu khiba'i ala qabr wa ana la ahsibu annahu qabr fa idza fihi insanun yaqra'u surata tabarakal mulk hatta khatamaha fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya al-mani'ah hiya al-munjiyah tunjihi min adzabil qabr. Sebahagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menggali tanah untuk mendirikan kemah di atas kubur. Dalam keadaan dia tidak menyangka ia adalah kubur, tiba-tiba ada seseorang yang membaca surah Tabarakalladzi biyadihil mulk sehingga mengkhatamkannya. Lalu dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menggali tanah untuk mendirikan kemahku di atas kubur dan aku tidak menyangka ia adalah kubur. Tiba-tiba ada seseorang yang membaca surah Tabarakalladzi biyadihil mulk sehingga mengkhatamkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, ya surah Al-Mulk adalah penghalang. Ia adalah penyelamat yang menyelamatkannya pembacanya daripada azab kubur. Allahu Akbar. Gembira kita dengar, tuan-tuan. Kekalkanlah baca surah Tabarak pada setiap malam. Taklah semestinya nak tidur baru baca, tak semestinya. Asalkan malam daripada maghrib sampai subuh, mana-mana silakan. Sebelum tidur eloklah. Bukan maksudnya dia nak tidur baru baca, tak. Lepas isyak baca terus, lepas maghrib tak apa. Sebab yang penting baca waktu malam. Baik, kita baca sikit Ustaz dalam kitabnya. Dalam kitabnya Tuhfah Al-Ahwazi, Syekh Al-Mubarak Furi mengatakan bahawa maksud Al-Mani'ah ialah yang menghalang dan menyelamatkan daripada azab kubur atau sebarang maksiat yang menyebabkan azab kubur. Al-Munjiyah
Yang menyelamatkan pula boleh jadi sebagai penguat kepada al-mani'ah, atau ia boleh juga sebagai mentafsirkannya. Yang penting dia menghalang dan menyelamatkan daripada azab kubur. Salah satu azab kubur yang setiap orang akan melaluinya, termasuk baby, termasuk budak-budak kecil. Apa dia? Himpitan kubur. Itu wajib. Setiap orang pasti melaluinya, himpitan kubur. Walaupun budak kecil. Cuma bezanya apa? Bezanya himpitan kubur pasti berlaku, tapi untuk orang yang beriman dan orang kekasih Allah, ia seperti sesuatu lembut yang memeluk. Macam kita lah, dihimpit tilam. Seronoknya. Gitu. Itu untuk orang yang beriman. Dihimpit juga, tapi himpitnya macam sponge. Kita suka kalau dihimpit-himpit ni kan. Gitu. Tapi kalau orang yang tak beriman, orang kafir, jadi gini. Sulang rusuk dia bertemu gini. Nauzubillah min dzalik. Setiap orang pasti akan dihimpit kubur. Cuma himpitan itu apakah seperti satu pelukan mesra ataupun satu hentaman yang menyebabkan tulang jadi bertemu. Nauzubillah min dzalik. Antara yang menyelamat kita itulah surah Tabarak. Hafallah tuan-tuan ya. Baik. Kita baca satu lagi fadilat surah ini. Baik. Hadisnya agak panjang tapi hadis yang mengembirakan. Hadis muka surat 116 daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, yu'tar rajulu fi qabri fatu'ta rijlah fataqulu rijlah laysa lakum ala ma qibali sabilun kana yaqumu yaqra'u bi suratul mulk thumma yu'ta min qibali sadrihi aw qala batnihi fayaqul laysa lakum ala ma qibali sabilun kana yaqra'u bi suratul mulk thumma yu'ta ra'suhu فيقول ليس لكم على ما قبل سبيل كان يقرأ بسورة الملك قال فهي المانعة تمنع من عذاب القبر وهي في التوراة سورة الملك ومن قراها في ليلة فقد أكثر وأطيب. Didatangi seorang lelaki di dalam kuburnya. Maksud dia dah meninggal dunia, berada dalam kubur. Lalu didatangi kedua-dua kakinya. Yang datang itu mungkin malaikat ataupun mungkin apa-apa, tapi nak interrogate, nak bertanya. Lalu kedua-dua kakinya berkata, tidak ada jalan untuk kamu melalui arahku. Dia pernah qiyam dan membacakan surah Al-Mulk untukku. Baik, sedikit beza qiyam dengan tahajud, sedikit tak payah tulis, tak apa kan. Dia bezanya begini. Mana-mana solat sunat yang dilakukan lepas Isya tanpa tidur dahulu, solat itu dalam kategori qiyamul lail, walaupun namanya lain. Semula, mana-mana solat sunat yang didirikan selepas Isya, bezanya kalau tak tidur dahulu, solat-solat itu di bawah kategori qiyamul lail, walaupun namanya solat tahajud, tapi kategorinya qiyamul lail. Satu, mana-mana solat sunat selepas solat Isya yang didirikan dengan tidur dulu, maka kategorinya adalah tahajud, walaupun namanya lain. Kita bezakan sini, satu kategori, satu lagi nama. Saya bagi contoh. Bulan Ramadan. Kita berat sangat nak solat tarawih sebab tadi kita buka puasa, kita makan banyak roti john, 3 keping dia seorang. Masya Allah. Itu tak termasuk lagi ayam golek dengan akok. Itu 3 tu dia. Kemudian dia minum 1 gelas besar kedondong asam boy dan Milo ais. Satu lagi cincau. Memang raya pertama Ramadan pertama.
dah perut seperti ular sawa, makan Allahu Akbar, habis dah. Dia makan tadi memang balas dendam betul lah. Lepas solat isyak, tak arak nak solat tarawih, dia pun tidur. Tidur, bangkit pukul 4 pagi, dia pun solat tarawih. Solat tadi namanya solat tarawih, tapi dalam kategori tahajud. Kategori tadi tu tahajud. Kenapa jadi tahajud? Sebab dia tidur dulu sebelum mendirikan solat sunat tadi tu. Boleh. Kategori yang lain pula, orang ini dia lepas solat isyak. Contoh kita malam ni jangan tidur ya, sebolehnya jangan tidur. Tidurlah sekejap-sekejap malam ni kan nisfu Syaban. Kita lepas solat isyak, mata tak boleh nak tidur. Pukul 1 tak boleh, 2 tak boleh, 3 tak boleh. Alang-alang lah. Kita pun solat tahajud ketika itu. Solat tadi namanya tahajud, tapi dalam kategori qiyamul lail. Boleh tuan-tuan? Maksudnya bezakan kategori dengan nama solat. Boleh? Boleh ke Ajah, Zuraidah boleh nak? Jadi kategorinya qiyamul lail atau tahajud, walaupun nama solat tu tasbih ke, witir ke, istikharah ke, hajat ke, doesn't matter. Yang penting bila dilakukan tu, kalau dilakukan selepas tidur, kategorinya tahajud walaupun namanya solat lain. Kalau dilakukan tak tidur dahulu, namanya qiyamul lail walaupun solat itu tahajud ke, tarawih ke, whatever. Boleh? Supaya kita jelas ya. Baik, dia pernah qiyam. Qiyam di sini maksudnya apa ni? Dia yang penting dia solat malam lepas solat isyak tu. Mungkinkah sebelum tidur? Sebelum tu tidur dulu ataupun sebelumnya tidak tidur dulu, itu tak mengira. Tapi kalau zahirnya, kalau sebut qiyamul lail itu tak tidur dulu. Kemudian didatangi dari arah dadanya atau dia, yakni perawi berkata, dari arah perutnya. Lalu ia, dada atau perutnya berkata, tidak ada jalan untuk kamu melalui arahku. Dia pernah membacakan surah Al-Mulk untukku. Kemudian didatangi kepalanya. Lalu ia, kepalanya berkata, tidak ada jalan untuk kamu melalui arahku. Dia pernah membacakan surah Al-Mulk untukku. Dia, yakni Ibnu Mas'ud berkata, ia, surah Al-Mulk adalah penghalang yang menghalang daripada azab kubur. Ia di dalam kitab Taurah adalah surah Al-Mulk. Sesiapa yang bacanya pada waktu malam, maka sesungguhnya dia banyak mendapat pahala dan melakukan perkara yang bagus, iaitu benar. Alhamdulillah. Jadi kita baca surah Al-Mulk, banyaklah kita dapat pahala dan kita melakukan perkara yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat surah Al-A'la. Surah Al-A'la. Baik, muka surat 122. Surah Al-A'la, Nabi SAW selalu membacanya dalam solat witir. Baginda selalu membaca surah ini setiap malam dalam solat witir baginda. Daripada Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Ingat tak cerita tadi? Cerita Sayyidina Ubay bin Ka'ab, ingat lagi? Berkata, kana Rasulullah SAW yaqra'u fil witri bi sabbih isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Fa idza sallam faqala sallallahu alaihi wasallam subhanal malikil quddus 3 kali, 3 marrat. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam surah witir, yakni surah Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la, surah Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, dan surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Apabila baginda memberi salam, baginda membaca subhanal malikil quddus sebanyak 3 kali. Hadis yang selepas itu bukan saja qul huwallahu ahad wal muawwidatan wal muawwidatain, iaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Tuan-tuan, kita dengar istilah selalunya muawwidatan atau muawwidataini, itu merujuk pada surah Al-Falaq dengan An-Nas. Tapi satu lagi istilah jarang kita dengar, Al-Muawwidat.
al-muawwidat. Kalau muawwidatani atau muawwidatain, dua surah yang melindungi, Al-Falaq dengan An-Nas. Tapi kalau al-muawwidat, surah-surah yang melindungi, termasuklah satu lagi surah Qul huwallahu ahad. Baik. Dalam kitab ini disebutkan, ada hadisnya ni, siapa yang membaca al-muawwidat, Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali pagi, Allah akan jaga dia sampai ke petang. Siapa yang baca 3 tadi ni, petang Allah akan jaga sampai pagi. Jangan tinggal. Jangan tinggal. Hadirin ya, 3 kali, 3 kul lah kita biasa sebut, 3 kul, 3 kali pagi, 3 kali petang. Jangan dilupa. Kalau lupa petang, baca malam 3 kali. Baik. Satu yang saya nak ingatkan, sebab kita dah dekat dengan Ramadan, dan malam kita biasa witir. Bila witir, siapa yang jadi imam membaca witir yang pertama tu dengan sabbihisma rabbikal a'la. Tolong jangan diwaqaf. Jangan diwaqaf. Bacanya diwasal. Tolong jangan diwasal, diwaqafkan ya. Biasa kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Jangan diwasal, diwaqaf. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Kenapa? Sebab sunnahnya diwaqaf dan kita bertasbih. Tasbihnya begini, Sabbihisma rabbikal a'la, suara perlahan, Subhana rabbiyal a'la. Barulah alladhi khalaqa fasawwa. Tolonglah jadi imam jangan diwasal. Biasanya wasal, biasanya. Sekarang kita dah tahu ni daurah ni, jangan diwasal. Supaya bagi kesempatan untuk kita dan makmum bertasbih. Tasbihnya Subhana rabbiyal a'la. Baik, cuba kita demo Saya jadi imam, tuan-tuan jadi makmum. Bila saya baca Sabbihisma rabbikal a'la, semua kita Subhana rabbiyal a'la. Suara perlahan. Boleh? Kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa walladhi. Cukuplah tu. Jangan semua Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal. Jangan ya. Yang kedua, jangan dikuatkan. Slow je. Sabbihisma rabbikal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Imam, makmum pun begitu. Jangan semangat nanti balik terus dikuatkan. Imam pula kena baca malam tu Subhana rabbiyal a'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Bang Haji belakang semangat Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar, lalu rukuk imam. Ini diingatkan, guru kita Syekh Nuruddin selalu ingatkan. Kalau kami berdaurah di Bogor, di Indon, memang kuat betul. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. Cantik ya, gitu. Satu lagi ayat, Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Berhenti, kita sunat jawab bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Boleh? Saya buat, tuan-tuan jadi makmum ya. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Sampai habis. Alaysa dhalika biqa. Itukah ayat dia? Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Tuan-tuan, bala wa ana ala dzalika minasya. Jangan sabbihisma. Jangan subhana rabbiyal a'la, dia tak kena. Kalau perkataan sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah kepada Tuhanmu yang maha tinggi. La kami tasbih ya Allah, subhana rabbiyal a'la. Itu tujuan dia. Boleh? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita berhenti pukul 3.15. Kita rehat 10 minit, barulah kita sambung sampai pukul 4. InsyaAllah 4 khatam. Barulah kita tutupkan internet, baru saya kongsikan beberapa amalan dalam buku ni. Boleh? Boleh setuju kita? Tak setuju pun kena setuju juga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Muka-muka surat sama-sama pada muka surat 129. 129. Surah Az-Zalzalah. Sekali membaca surah Az-Zalzalah pahalanya menyamai membaca setengah Al-Quran. Daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zulzilat ta'dilu nisfal Quran wa qul huwallahu ahad, ta'dilu thuluthal Quran wa qul ya ayyuhal kafirun, ta'dilu rubu'al Quran." Idza zulzilat menyamai pahala membaca setengah Al-Quran. Seolah-olah kita baca setengah Quran. Kan besar pahalanya tu, ya Allah. Qul huwallahu ahad menyamai pahala membaca 1/3 Al-Quran. Masya Allah. Qul huwallahu, jangan baca kepala je sampai habis. Jangan qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, bukan sampai habis. Baik. Dan qul ya ayyuhal kafirun menyamai pahala membaca 1/4 Al-Quran. Masya Allah. Jadi tolong diingat ini, tolong diingat setiap hari jangan lupa membaca paling kurang 4 surah paling kurang. Surah Az-Zalzalah baca 2 kali. Ingat 2 kali. Yang kedua surah An-Nasr, Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu dibaca berapa kali? Dibaca 4 kali. Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun 4 kali. Dan qul huwallahu ahad baca 3 kali. Ulang balik. Az-Zalzalah paling kurang baca 2 kali. An-Nasr 4 kali. Al-Kafirun 4 kali. Qul huwallahu ahad 3 kali. Alasannya yang inilah hadis tadi Nabi kan baca Az-Zalzalah seperti membaca 1/2 Quran. Kan baca 2 kali seperti membaca 1 Quran, tu maksudnya. Boleh ya? Idza jaa nasrullahi wal fath, itu ya, idza jaa nasrullah itu 1/4 Quran sekali baca. Tu yang baca 4 kali tu. Kuliah baca 4 kali sebab hadis tadi 1/4 bacaan. Sekali membaca seperti membaca 1/4 Quran, tu yang baca 4 kali. Qul huwallahu ahad seperti membaca 3 kali sebab sekali membacanya seperti 1/3. Hadisnya yang kedua ini daripada Sayyidina Anas bin Malik berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qul ya ayyuhal kafirun rubu'ul Quran wa idza zulzilatil ardu rubu'ul Quran wa idza jaa nasrullah rubu'ul Quran. Qul ya ayyuhal kafirun menyamai 1/4 Al-Quran. Idza zulzilatil ardh menyamai 1/4 Al-Quran. Hadis tadi kata 1/2. Baik. Dan idza jaa nasrullah menyamai 1/4 Al-Quran. Itu yang kita baca 4 kali paling kurang. Masya Allah. Surah At-Takatsur 132. Sekali membacanya seperti membaca 1000 ayat pada setiap hari. Siapa tak nak tu? Daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala yastati'u ahadukum an yaqra'a alf ayatin fi kulli yawm?" Qalu wa man yastati'u dhalik? Qala sallallahu alaihi wasallam, "Ama yastati'u ahadukum an yaqra'a alhaakumut takatsur?" Adakah salah seorang daripada kamu mampu membaca 1000 ayat pada setiap hari? Mereka para sahabat menjawab, siapakah yang mampu melakukan perkara itu? Kerana ia banyak, wahai Rasulullah. Baginda berkata, adakah salah seorang daripada kamu mampu membaca surah At-Takatsur? Alhaakumut takatsur. Bermakna sekali membaca surah At-Takatsur seperti membaca 1000 ayat Al-Quran. Surah An-Nasr sudah kita baca, Al-Kafirun pun sudah kita baca. Baik. Dan Nabi baca sebelum tidur. Muka surat 137. 137 Nabi baca surah Al-Kafirun sebelum tidur. Daripada Sayyidina Farwah bin Naufal annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam faqala ya Rasulullah
علمني شيئا أقوله إذا أويت إلى فراشي فقال صلى الله عليه وسلم اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. Itu salah satu cara baca. Bila baca matan begitu, dia berbunyi-bunyi, macam tu pun boleh, tak bertiun-tiun pun tak apa. Terus Sesungguhnya dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sesuatu untuk aku membacanya apabila aku pergi berada di tempat tidurku." Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bacalah qul ya ayyuhal kafirun." Kemudian tidur selepas membacanya kerana ia adalah pembebasan daripada syirik. Jadi baca tu bukan payah sangat pun. Kuliah kita baca qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Terus tutup wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kalau tak berpusing-pusing, qul ya wa la ana 'abidun wa la antum 'abidun wa la ana 'abidun wa la antum 'abidun wa la ana. Ada cerita tak tahu betul ke tak. Akhirnya makmum kata, "Imam, lakum sajalah imam, lakum dinukum waliyadin." Tak tahu ceritanya betul ke tak. Jangan diulang-ulang dua kali. Cerita tu bagus sebenarnya. Sebab apa ceritanya begini? Orang kufar Quraisy tahu Nabi berdakwah nak menyembah Allah, lalu mereka kata, "Ya Muhammad, now we come to this agreement. Why not today we worship your Lord and tomorrow you will worshipping our Lord." So win-win situation. Lalu boleh tak begitu? Hari ini kami sembah Tuhanmu, esok kamu sembah Tuhanku. Win-win situation lah begitu. Nabi, Allah turunkan ayat, "Qul wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang yang kafir, la a'budu ma ta'budun, saya tak menyembah apa yang kamu sembah, wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu tak akan menyembah apa yang aku sembah, wala ana a'bidum ma a'badtum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin." For you your religion and for me mine. There is no compromise in terms of believing ataupun berakidah. Jangan. Kalau setakat tolong menolong boleh. Siram bunga kita, siram bunga terus orang kat sebelah tu boleh. Pakaian diisi dayan tu kan, tolong bagi makan pun tak apa. Tapi dalam bab menyembah, never ever. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ikhlas ni panjang, ni sangat ni banyak sangat fadilah surah Ikhlas. Muka surat 142. 142 membolehkan orang yang membacanya masuk ke dalam syurga. Mudah-mudahan kita semua masuk syurga ya. Allahumma ja'alni, sama-sama kita doa. Allahumma ja'alni wa ja'alkum minhum. Sebut amin. Mudah-mudahan kita masuk syurga ya, mudah-mudahan. Membolehkan baik daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, aqbaltu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fasami'a rajulan yaqra qul huwallahu ahad Allahus samad faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wajabat. Qultu wa ma wajabat? Qala al jannah. Naam. Aku datang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda mendengar seorang lelaki membaca, Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah wajib. Aku, yakni Abu Hurairah, bertanya, apakah yang telah wajib itu, hai Rasulullah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, syurga. Masya-Allah. Kalau dia baca dengan penuh ta'zim, penuh tahu maknanya. Baik. Banyak sekali fadilat surah ini ya, banyak sekali. Mari kita lihat baik. Mari kita lihat muka surat 158. 158 sebab fadilatnya banyak sangat. Kita cukup satu tu hadis tadi. Muka surat 158, surah boleh menjadi pelindung. Tu yang saya sebut tadi tu 3 tu ya. Masya-Allah. Ini cukup
Ini cukup untuk mengembirakan kita. Sebab pendek surahnya dapat dibaca. Menjaga daripada segala keburukan. Keburukan daripada jin ke, manusia ke, binatang ke. Jika dibaca 3 kali pada waktu pagi dan petang. Maksudnya 3 kali 3 kali. Qul huwallah 3 kali. Al-Falaq 3 kali. An-Nas 3 kali. Daripada Sayyidina Abdullah bin Khubayb berkata, kharajna fi lailati matarin wa dhulmatin shadida natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam li yusalliya lana fa adrakna fa qala sallallahu alaihi wasallam salaitum falam aqul shay'an fa qala sallallahu alaihi wasallam qul falam aqul shay'an thumma qala sallallahu alaihi wasallam qul falam aqul shay'an thumma qala sallallahu alaihi wasallam qul fa qultu ya Rasulullah ma aqul قال صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. Tuan-tuan kalau boleh, yang ini ni buat tanda, buat bintang 3 ke ataupun buat lipat sikit tak apa ke atas tu. Nak tunjuk penting. Ajarkan isteri, ajarkan anak-anak ini. Sebab yang ini pelindung yang paling mudah. Dibaca pun mudah, pahala pun besar. Kalau yang tadi takut panjang-panjang, Yasin kan panjang, ini tolong untuk kongsi sama-sama. Tuan-tuan pun kena berazam jugalah. Pagi, I will try my very endeavor, whatever it is, saya akan baca anyway. 3 kali ni wajibkan. Nabi masa sekejap baca. Itu pelindung. 3 kali pagi lepas subuh, 3 kali lepas asar, cukup. Itu ya. Baik. Kami telah keluar pada satu malam yang hujan dan kegelapan yang pekat, mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk baginda mengimamkan kami. Lalu kami menjumpai baginda. Baginda lalu bertanya, adakah kamu sudah solat? Aku Abdullah tidak berkata apa-apa. Lalu baginda berkata, bacalah. Aku Abdullah tidak membaca apa-apa. Kemudian baginda berkata, bacalah. Aku Abdullah tidak membaca apa-apa. Kemudian baginda berkata, bacalah. Aku Abdullah lalu bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang aku harus baca? Baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, qul huwallahu ahad. Surah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwizatain, yaitu surah Al-Falaq dan surah An-Nas, dibaca ketika kamu berada pada waktu petang dan ketika kamu berada pada waktu pagi sebanyak 3 kali. Ia mencukupkan kamu daripada setiap sesuatu. Tolong tahan, tolong tandakan situ ya. Baik. Hadirin, kita berhenti sekejap. Dalam 10 minit saja kita datang lagi insya-Allah ya. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.